أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi, sahabat-sahabat jawatan kuasa, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam tazkirah ataupun taslim tazkirah 5 minit yang insya-Allah menjadikan kita ini tidak menjadi orang yang rugi di dunia dan tidak rugi di hari akhirat. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi yang biasa kita sebutkan dan biasa kita dengar, pelajar-pelajar sekolah pun jadi silibus tingkatan 4 tak silap saya hadis ni. Tuan-tuan tak ingat lah, anak-anak ingat lah. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, kalau saya sambung hadis ni semua boleh sebut. Dan hadis ni sangat penting, mustahak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. La yahillu li muslim an yahjura akhahu muslim fawqa thalas, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tabaghadu, jangan benci membenci. Benci ni bukan benci membenci, bukan benci membenci. Sebab apa? Sebab kalau kita benci orang, kita akan dibenci. Itu sifat benci. Tolong menolong, gitu. Kalau kita menolong, kita akan ditolong. Gitulah maksudnya. Sebab tu Rasulullah sebut la tabaghadu. Asalnya mungkin kita yang benci, tetapi kita akan bakal dibenci. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la tabaghadu, janganlah kamu wahai sahabat-sahabat. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan sahabat-sahabat. Kita pejamkan mata, sebelah-sebelah ni semuanya kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, adik-beradik kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pesan benda ni, bukan Ustaz Alim, tapi Rasulullah yang sangat hendakkan kita ini supaya tak masuk api neraka. Seolah-olah Rasulullah merayu kepada kita, la tabaghadu, janganlah wahai umat-umatku saling benci membenci. Sebab semuanya ada sifat jahat. Haji Jalil pun ada sikit, bukan jahat. Apa tu? Sifat peribadi yang tak elok, kan? Bengking kadang-kadang, lemah sangat kadang-kadang, garang sangat, lembut sangat, semua sangat-sangat. Menyibuk sangat, tak peduli sangat, macam-macam. Ada ketat sangat, serius sangat, kelakar sangat. Itu semua yang akan menyebabkan kalau dia bertentang, yang kelakar sangat dengan yang pendiam sangat, dia pening. Betul? Yang serius sangat dengan yang kelakar sangat akan jadi pening berbual. Tapi ikhwan, adik-beradik, kan jadi susah. Kelekut sangat dengan pemurah sangat, duduk kat kedai, memang ambillah yang kedekut sangat tu. Yang pemurah sangat akan jadi mangsa lah. Gitulah biasanya begitu, yang sangat-sangat ni. Jadi oleh kerana itu, perangai manusia berbeza-beza, kita pun ada kekurangan, orang pun ada kekurangan. La tabaghadu, jangan saling benci membenci. Kalau kita benci kekurangan orang, kekurangan kita akan orang nampak dan dibenci. La tahasadu, apabila benci membenci, dia akan satu tingkat satu lagi. La tahasadu, jangan kamu hasad menghasad. Hasad ni adalah masalah hati. Tetapi kalau hati masalah itu, hasad macam tak suka orang lebih dari dia, gitu. Itu hasad. Tetapi kalau dilayan perasaan hasad tu, memang ada dalam hati. Geram tengok, sedap betul suara dia, suara aku kenapa dia tak sedap? Ini lawanya bini dia, kenapa bini aku tak lawa? Gitu. Itu pun hasad juga. Nampaknya ini semua tak puas hati. Tapi kalau dilayan, ia akan menjadikan tindakan badan. Dia tak puas hati. Katalah imam dengan imam, contoh lah, masjid lain, imam tak puas hati. Dalam hati je, geram pula. Ramai pula minat dia. Aku tak ada minat dengan orang. Sedap suara aku.
Tapi kalau dia layan-layan, dia akan sampai tulis surat, hentam imam ni, ataupun buat satu fitnah. Dia kalau dilayan hasad itu, dia akan buat tindakan, faham tak? Dan tindakan itu akan menyebabkan amalan soleh kita hancur. Iyyakum wal hasad, jauhilah kamu akan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, sesungguhnya perasaan hasad atau tindakan untuk menjatuhkan orang itu kerana hasad itu ialah ya'kulul hasanat kama ta'kulun nari khatab, akan makan amalan soleh kamu sebagaimana amalan soleh, sebagaimana api makan api yang kering atau daun kering. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, la tabaghadu, la tahasadu, wala tadabaru. Tadabaru ni tingkat ketiga lagi. Kalau sudah benci-benci, mungkin senyum lagi, benci. Aku benci betul imam buang. Imam buang tak ada. Imam apa? Imam, tapi muka senyum lagi. Betul. Nyampah betul, tengok je betul. Assalamualaikum. Salam. Senyum lagi. Betul-betul tengok pengusi. Assalamualaikum. Senyum lagi. Tapi kalau dah tahasadu, dia akan buatkan satu kebencian. Benci itu meluap-luap, dan dia akan jadi tadabaru, belakang membelakangkan. Tengok sana, tengok sana. Dia akan ada hasil. Dia tahu orang ni dengki aku, siapa nak tegur? Tak akan tegur. Memulakan pergaduhan memang boleh, tetapi menyatukan semula susah. Itulah syaitan. Nabi SAW berpesan ketika khutbatul wada', memesan pada sahabat-sahabat mereka, syaitan berputus asa untuk mengganggu kamu pada perkara-perkara yang besar. Tak semayang, tak boleh. Tak puas hati, kita nak semayang juga, betul? Puasa, takkan kita tinggal puasa, sebab benda tu besar. Haji, keluarkan duit tabung haji, syaitan hasut, tak, ini aku. Besar tak ada. Berzina, no. Ada orang berzina, tak ada. Ni, hijab apa, boleh? Tak ada. Kita takkan buat punya, betul? Tak tahulah kat masjid, kan? Takkan buat. Kalau kita benda-benda yang besar, benda yang berat, ada duit 1,000 dekat atas, tak ambil. Sebab syaitan ni dia tak mampu untuk menguasai tuan-tuan kita semua, saya, benda-benda yang besar. Kata Nabi SAW di dalam khutbah wada'. Tetapi ingat, syaitan akan mengganggu seperti urat saraf yang kecil-kecil. Ni tahasadu, hasad dengki, tak puas hati. Yang apa ni, cakap nak kasar, berbenci. Itu biasa. Benda-benda yang kecil-kecil akan menyebabkan hutang yang 50 sen gaduh. Kan? Apa ni, cerita-cerita dulu-dulu gaduh, alumni punya suara rendah gaduh, isteri itu sebab-sebab kecil-kecil aja. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan perkara-perkara yang kecil. Yang sebab yang besar kita takkan buat maksiat, sebab kita, syaitan dah surrender. Kan? Dah surrender dah. Tetapi surrender untuk tuan-tuan lah, yang lain tak surrender lagi dia. Kita surrender. Tetapi yang kecil-kecil itu hati-hati. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana, bersatulah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal orang muslim dengan orang muslim yang lain untuk tidak bertegur kerana gaduh, tidak bertegur kerana benci-membenci, tidak tegur kerana jauh menjauhi selama 3 hari. Kalau 3 hari sahaja, 3 hari ini biasanya manusia yang normal akan slow syaitan dia. Manusia yang dikawal oleh syaitan, dia akan slow, terus dia minta maaf. Tapi kalau seseorang itu yang dikawal oleh nafsu, mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun, dia tak akan minta maaf. Nafsu dia. Kalau syaitan dah berundur lah. Syaitan hasut dia, 3 hari, dah slow, dah baik, menyesal pula aku. Minta maaf. 3 hari. Jangan salahkan syaitan. Jangan salahkan syaitan. Tak apalah nak salahkan syaitan. Jangan salahkan saya sudah. Kan? Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, 3 hari. Kalau tak, Nabi sebut dalam hadis yang lain, termasuk daripada golongan orang yang al-qati', qaf alif ta ain, pemutus silaturahim, la yadkhulul jannah al-qati', tidak akan bakal masuk syurga orang yang putus silaturahim. Allahu a'lam. Kalau ada pak cik kita, orang luar kawan, kita sendiri jangan putuskan silaturahim. Itu habis. Tetapi kalau ada orang yang putus silaturahim, kita yang tahu dia dengan dia A dengan B putus, wajib untuk satukan kita. Kalau kita tak satukan, kita sendiri lemah iman. Walaupun kita tidak ada orang yang tak tegur kita, kita okey. Itu 2 perkara. 1, kita sendiri jangan ada putus silaturahim. 2,
kalau ada dua orang yang putus silaturahim, kita tahu mesti satukan dengan cara apa sekalipun, kalau tak kita lemah imannya. Wallahu a'lam bissawab. Panjang sikit lagi ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.